Dalam film semangat itu. Susah main tu. Ini saja. Mana kalau dapat ilmu kuning-kuning? Dekat kedai. Nama saya Muhammad Daniel bin Sifuna. Dani. Ini kawan baik saya, Kawan baik saya, geng siput. Pergi. Ni kan. Wabillahi nasta'in wa ala umudin la haula wa quwwata illa billah. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin la haula wa quwwata illa billah. Alhamdulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih UNIKL yang sudi datang pada pagi ini untuk sama-sama berada di Rumah Yatim Asnaf As-Solihin. Nama saya Mauliana bin Mahmud. InsyaAllah berumur lebih kurang dilahirkan 25/10/1957. Saya Muaz bin Mauliana, anak kepada owner rumah anak yatim ni lah. Sebagai yang dikenali sebagai Abi, itu ialah ayah saya. Pada asalnya kami bukanlah merancang untuk membuat satu rumah kebajikan seperti ini. Dan asalnya Abi hanyalah ingin menjaga satu orang anak yatim dengan niat untuk meniru ataupun mengambil barakah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, daripada seorang tu Abi jaga sehinggalah dia dapat hari ini dah ada pekerjaan. Daripada seorang tu lah datang 2, 3, 4 sehingga hari ini hampir 65 orang. Jadi di sini bukanlah anak yatim sahaja, yang mana Abi juga menjaga anak asnaf. Yang mana hari ini orang faham anak yatim perlu dibantu, tapi ada lagi satu golongan yang lebih memerlukan, iaitu golongan asnaf. Anak yatim ni kalaulah ayah dia kaya, mak dia kaya, automatik dia kaya. Tapi ada pun golongan asnaf ni, mereka memang golongan yang memerlukan. Kalau kita tengok hari ni pun yang banyak menjadi masalah di dalam masyarakat bukan daripada golongan anak yatim sebenarnya, tapi daripada golongan asnaf. Jadi kalau anak yatim tu dia asnaf, maka 2 kali ganda lah kita kena bantu. Sebab mak dan ayah dia tak ada orang yang bantu dia untuk mencari rezeki, dan mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Jadi sebenarnya yang perlu dibantu sangat ialah golongan asnaf. Anak yatim, kalau mereka ni asnaf, maka kita perlu lebih membantu mereka kerana mereka tidak ada mak ayah yang mencari rezeki kepada mereka. InsyaAllah kalau tidak silap saya lah yang mengasaskan ya. Saya sendirilah insyaAllah. Berapa bilangan anak yatim yang tinggal dekat rumah ni? Sekarang ni buat masa ni lebih kurang dalam 70 orang. Yang paling kecil berumur setahun 6 bulan ke 8 bulan gitulah. Yang besar dengan 5 lah. 1 lelaki, 1 orang perempuan, 2 orang lah. InsyaAllah. Maksudnya kalau diorang dah habis sekolah, memang diorang akan keluar daripada rumah ni lah? Biasanya kalau habis sekolah, sebab undang-undang kebajikan masyarakat, budak 18 tahun tidak boleh bercampur dengan anak-anak. Tapi di pandangan Bina, setelah duduk telik-telik, silik-silik ni, budak yang umur 18 tahun ni, kalau keluar dari sini, dia masih dalam keadaan krisis identiti tau. Dia tak tahu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia tak tahu apa-apa. Masa dia bagi pendapat saya, Abi nak cuba membuat 1-2 bangunan untuk buat kemahiran. Jadi seorang kita tahan dia sampai umur 21 tahun baru dia boleh keluar. Kita buat kemahiran, kita buat dia untuk jadi bengkel jahitan, masakan, welding, perabot. Untuk kemahiran itu setelah 21 dia nak pulang, nak sambung sekolah ke, nak pergi mana terpulang. Tapi seorang dia ada atas, walaupun dia tak dapat sambung sekolah, dia ada pertukangan, dia balik berumah. Walaupun dia mungkin dia tak mampu untuk buka kilang atau bengkel, dia akan kerja dengan orang. Dengan kerja orang dia sudah ada kemahiran. Maksudnya lepas dia ambil belajar pun, dia orang dah habis sekolah pun dia orang tak tahu lagi hal itu. Ada kerja kan? Betul lah memang. Bukan semua orang boleh masuk universiti dan semua orang boleh dapat kerja. Sekarang ni anak kerja pun kena buang. Zaman-zaman Covid ni kan. Okey, rumah anak yatim ni ditubuhkan pada tahun bila? Salah lebih kurang tahun 2008. Asalnya ni dia tidak berdaftar. Tapi jalan-jalannya memang main rendah berani je lah. Satu kami di bawah naungan Yayasan Zikir. Setelah Yayasan Zikir 2012 ke 2010 atau 2012 saja atau 2010 kami bertatap atas nama sendiri Rumah Yatim dan Anak Soleh hinggalah sekarang. Masih dah lama lah, lebih kurang 12 tahun. Lebih kurang 12 tahun lah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiqur Rahman. Nama saya Muhammad Ardian Shah. Umur
12 tahun. Saya umur 10 tahun. Nama saya Zul. Umur 13 tahun. Nama saya Azmandin ya, umur 15 tahun. 15 tahun. Dekat sini dah berapa lama? Saya ada sebulan juga lah. Sebulan. Jadi Saya dah 3 bulan dekat sini. Saya baru 3 bulan. bulan dah 5 bulan sini. 5 bulan. Kalau macam adik, dah sebulan sebelum ni dekat mana? Sebelum ni saya kat rumah je, tak sekolah. Kat sekolah. Lepas tu hantar ke sini lah. Panjang adik duduk sini sebulan dengan 3 bulan. Apa perasaan adik? Perasaan adik juga sedih, tinggal mak bapak kat rumah. Lepas tu ayah dah meninggal. Itu pun paling sedih. Saya rasa sedih juga. Kalau macam adik tu, kalau sedih kan, kalau kat sini, apa yang adik buat? Untuk hilangkan rasa sedih. Main dengan kawan-kawan. Adik Faik? Dapat berjumpa kawan. So adik rasa bila jumpa kawan tu dia macam menghilangkan segala suka dan duka lah. Maksudnya akan rasa suka lah, betul tak? Permulaan saya rasa gemetar lah. Tapi bila lama-lama sikit tak ada rasa nak malu dengan dah biasa kawan. Dah biasa. Apa aktiviti yang penghuni ataupun anak-anak yatim yang diorang buat kat sini? Aktiviti dia kalau hari Isnin sampai waktu sekolah dia bangun pukul 5 pagi. Lepas tu dia tidak mandi terus, dia akan buat tugas kerja dia. Lebih kurang dalam satu grup 5 orang atau 6 orang, 2 budak besar, 3 budak kecil atau 4 budak kecil, dia akan ikut tugas dia. Kalau hari ini tugas dia, minggu ni tugas dia membersihkan tandas. Dia akan juga tandas selama seminggu. Ataupun di ruang tamu, seminggu dia ada di ruang tamu. Ataupun di dapur, seminggu dia ada di ruang dapur. Ataupun dia berada di bilik tidur dia. Dia akan jaga bilik air ini dalam masa seminggu. Lepas tu dia akan pergi lah. Anggaplah dia habis pukul 6. Pukul 6 dia akan mandi-mandi, dia akan solat. Solat, dia akan solat berjemaah. Solat sunat berimam. Solat sunat ni, solat ba'da sebelum solat sunat sebelum subuh dia akan berjemaah diimami oleh anak kita dengan bacaan yang jar, bacaan kuat untuk kita tahu bacaan dia salah atau tak salah. Lepas tu kalau sembahyang fardunya bimbingan saya ataupun orang yang lebih pandai lah ataupun ustaz yang datang, kebiasaan bagi diri saya lah. Lepas tu lepas sembahyang kita akan tazkirah sedikit. Lepas tu kita akan bagi dia baca Yasin. Dan baca Yasin, dia yang pergi sekolah lah. Yang tidak bersekolah berterusan hingga jam 9.30. 11.30 dia akan rehat. Pukul 10.30 dia akan masuk sampai pukul 2. Sampai pukul 2. Sampai zuhur lah. Setelah zuhur dia makan-makan, dia akan tidur sampai waktu asar. Setelah asar dia redha, bebas. Tapi berada di lingkungan sini lah. Redha. Lepas tu lepas maghrib, start di maghrib, dia akan sembahyang maghrib berjemaah. Sunat dia diimami oleh anak-anak kita berganti-ganti dan azannya pun begitu. Lepas tu sembahyang maghrib terus sampai sembahyang isyak. Dia lepas sembahyang maghrib kalau ada pengajian dia tazkirah tidak dia akan baca Waqiah dan Al-Muluk tiap hari. Lepas tu sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak sembahyang sunat dia orang aktiviti dia lah. Kalau sampailah 10.30 pukul 11 mati lampu. Itulah, itu pada waktu hari Senin sampai hari Jumaat. Kalau hari Sabtu dia aktiviti sama. Dari pukul 5.30 sampai pukul 9. Tak semua duduk sekolah. Macam duduk kat sini macam ada juga habis-habisnya. Macam pergi jalan-jalan, pergi Abi bawa pergi makan ni, pergi bercuti. Kalau satu art kat dulu kalau belum Covid pergi masjid Sabtu Ahad. Okey, kalau macam budak-budak yang bersekolah ni kan, siapa yang tanggung perbelanjaan sekolah dia? Perbelanjaan semua rumah kebajikan yang tanggung. Anak kat saya tak patut pula kan. Ada rumah kebajikan yang tanggung lah. Adanya rumah kebajikan, ada yang saya lah. Yang biasanya dia tanggung lah. Ada tak pihak berwajib atau NGO yang datang bantu? Adalah yang bantu, tapi kebiasaannya dari dulu sampai sekarang belum ada satu NGO yang berterusan. Dia datang sekali balik. NGO lain datang sekali baik, begitulah. Berterusan tak ada untuk berterusan belum ada lagi lah. Apa pendapat adik terhadap kasih sayang? Selalu macam adalah juga orang bagi sumbangan macam
Kawan saya dia selalu kena marah. Apa dia? Kena marah. Marah. Okay. Lagi adik? Tak ada. Kalau macam adik Faik? Saya rasa gembira dekat sini. So bila duduk kat sini adik dapat rasa kasih sayang yang diberi lah. Macam Abi tadi. Okey, pada pendapat adik berdua, bertiga, apa yang perbuatan Abi yang adik rasa okey itu adalah kasih sayang? Kalau Abi tak nak marah. Kawan selalu berau. Bagi saya lah, macam terindu seseorang yang saya sayang macam mak saya macam tu. Tapi bila saya nak duduk sini, hati macam raga saya ni terbuka untuk membaca Al-Quran sebagai macam tu. So tak ada rasa nak risau sangat pasal mak bapak. Saya ni apa, duduk sini saya rasa macam boleh lah. Dia kalau saya sakit ke apa ke, saya minta ubat ke apa ke kat Umi. Jadi Umi nanti boleh bagilah apa-apa kalau saya sakit ke apa. Jadi tak perlu risau. Okey, contohlah bila kalau macam adik Syah kata tadi, bila dapat rasakan sayang tu bila Abi marah, betul? Kalau dalam perasaan hati Syah, Faik semua, rasa macam nak marah balik ke, ataupun adik rasa macam okey, adik dapat rasa kasih sayang tu? Sedih. Sedih. Lagi? Korang Abi. Adik Faik? Rasa gembira. Bagi saya tentang soal macam itu, saya rasa kecewa lah pada diri saya. Dia ada terdapat terasa bersalah pada Ipung Abi, tapi saya sayang pada diorang sangat. Abi marah itu sebab kasih sayang terhadap kami. Jadi Abi marah tu mesti ada sebab-sebab tertentu untuk marah. So tak ada simpan dalam hati lah, memang terima dengan terbuka, betul? Sudut pandangan saya ni, saya sebagai orang Muslim, saya ni mungkin orang kata saya ni agak ekstrim macam mana tak. Bagi saya ni, kasih sayang ni bukan bermakna belahan saja tak. Marah pun kasih sayang, pukul pun kasih sekarang, dera dia pun kasih sayang, sayang pun kasih sayang, bagi makan dia pun kasih sayang. Semua bentuk yang kita buat ni berbentuk kasih sayang yang mengajar dia, mendidik dia untuk menjadi manusia. Kalau orang tak boleh pukul, nak jadi macam mana? Tak boleh tegur, tak tegur tak jadi macam mana? Itu pengalaman saya masa kecil. Saya ikut ayah saya pergi masjid, saya ambil wuduk, saya selat tangan saya sampai nampak peha saya. Orang tu jentuk, bang, kamu ni salah. Kenapa? Nampak aurat. Oh, dari sampai sekarang saya ingat. Jadi sudut pandang kasih sayang apa yang saya buat yang tidak melampaui syarat situ adalah kasih sayang. Walaupun pukul budak, marah, jerit, itu kasih sayang untuk mengajar dia. Bukan nak mana balai, dukung dia, suap nasi, biar dia tak nak kerja, tak faham Arab, tak nak belajar, biar aja. Tak, itu kasih sayang bagi sudut pandangan saya lah. Yang sesat sama saya menabil anak-anak ni. Dari kecil lah kan kita dari kecil, dia. Okay, faham? Abang kata kalau orang kata pas bahasa Melayu melentur buluh daripada rebungnya, jangan dah jadi bahasa Melayu tu sayangkan apa, isteri tinggalkan, sayangkan anak pukul-pukulkan, sayangkan kereta basuh-basuhkan. Okay. Jadi bila pengalaman saya jaga anak-anak di sini, apa yang saya nampak, kasih sayang ibu bapa sangat diperlukan dalam kehidupan. Sebab apa? Ayah dan ibu bapa kita ni merupakan keberkatan kita. Hari ni siapa pun kita, kalau tanpa ibu bapa maka tidak ada apa-apa pun kita nothing. Apa yang saya nampak hari ni, apabila kita ada ibu bapa, jaga mereka. Seperti mana anak-anak di sini, kenapa mereka jadi nakal, kenapa mereka jadi degil? Sebab salah satunya ialah hilang doa daripada ibu bapa. Kasih sayang ialah bahagian ibu. Kalau kita nak kasih sayang, kita kasih sayang dengan ibu. Tapi kalau kita nak keberkatan doa, kita minta doa daripada ayah. Sebab tu agama Islam ni
Allah SWT bagi balance kan. Maknanya kasih sayang kita kena minta dengan ibu. Kalau kita nak manja-manja ke, kita manja dengan ibu. Kalau nak doa, jumpa ayah. Cuma ayah ni dia jarang doa, tapi selalunya bila dia cakap, benda itulah yang akan menusuk dalam hati kita. Kalau Abi ada satu peluang untuk bagi tahu dekat orang luar tentang Ashraf ni kan, apa yang Abi akan sampaikan dekat orang luar? Bagi saya ni, saya tak mau minta derma tu, kita sama-sama untuk membangunkan. Mana kalau minta derma, saya minta dia sama-sama membangunkan anak-anak ni yang bermacam-macam latar belakang ni untuk menjadi manusia yang berjaya. Seorang yang berjaya untuk hidup diri dia. Kalau boleh untuk masyarakat, kalau boleh lagi untuk negara, kalau boleh untuk agama Islam. Itu Abi kalau boleh harap-harap ni. Saya bagi peluang lah untuk anak-anak ni sampai dia mampu untuk jaga diri sendiri. Biasanya kalau kita lepas tak ada jati diri, dia akan hancur. Dia akan hancur. Kalau saya diberi peluang untuk saya sampaikan pesanan kepada mereka-mereka di luar, bahawa anak-anak asnaf ni sebenarnya mereka bukanlah asalnya nakal, tetapi kerana didikan agama yang kurang ataupun kesempitan kewangan. Hari ni kita faham kos sara hidup hari ni sangat tinggi. Ada sesetengah anak di sini, mak kerja, ayah kerja, anak duduk dengan nenek. Bila duduk dengan nenek, fahamlah kan, kadang-kadang nenek terlalu manjakan, kadang-kadang anak tu dia tak hormat nenek dia, jadi dia keluar, dia pergi merata-rata. Jadi apa yang saya nampak, mereka ni perlu dibimbing. Kadang-kadang bukan semua tu 100% rosak. Kadang-kadang dalam 100 tu ada satu permata. Kalaulah hari ni kita bantu mereka, daripada 100 orang tu kita dapatkan satu permata, sudah cukup dah untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang kita nak hari ni. Jadi pesanan saya, apabila nampak mereka ini, kalau macam kami di sini pun ada juga orang yang nampak anak-anak di bahu jalan, ambil mereka dan hantar di sini, dan kita tak tahu latar belakang dia macam mana kan. Jadi kita ambil juga dengan harapan supaya anak ni boleh menjadi orang, supaya dia tidak menjadi masyarakat yang orang kata tidak disenangi lah, mencuri ke, buat contohlah benda-benda yang tak baik lah, benda yang tidak bermoral. Jadi orang pun tak apalah, dia pandai jaga diri dia, dia tak susah ke orang lain, dan generasi dia akan menjadi generasi yang soleh dan solehah. Itu je yang saya harapkan. Bagi saya lah, kalau percakapan macam tu, saya ingin memberitahu pasal mereka, kasih sayang ini tidak lebih daripada satu saja. Dia macam terdapat dari hati sehingga keluaran. Apa maksud adik yang keluaran tu? Maksudnya adik bagi contoh ke apa ke? Contoh macam Abi sedang mungkin sampah kan, macam tu hati saya terbuka, saya ingin menolong kepada seseorang yang saya ingin sayang. Saya sayang kepada. Itu adik nak cakap dekat orang luar nanti lah macam mana? Okay. Sebenarnya Abi tu dia ada bela lembu dulu. Ada dari 2 ekor. Lepas tu Abi kata lembu 2 ekor tu boleh jadi banyak untuk buat makan anak-anak yatim kat rumah ni. Lepas tu dari awal permulaan 2 tu lah, 2 lembu tu boleh jadi banyak sebab kita bela. Abi kata awal dari permulaan 2 lembu tu akan menghasilkan orang kata akan menghasilkan buah. Menghasilkan ni. Maksudnya adik kata macam boleh menjadi banyak lah, usaha banyak. Faham? Okay. Itu kalau tentang penjagaan tu memang kita orang kena kerjasama lah. Yang kecil-kecil ke apa ke. Maksudnya adik enjoy bila macam ikut Abi pergi kandang ke, betul? Maksudnya tak terasa terbeban lah. Maksudnya tak. Rasa macam seronok. Seronok? Maksudnya adik sangat kata positif lah. Kami nak ucapkan terima kasih kat Abi lah sebab dapat meluangkan kami pada pagi ni kan. Ya, terima kasih. Terima kasih bang untuk masa semua. Okey, baik. Kami really menghargai lah masa yang abang beri kan. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang boleh